Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa shrah bihi sudurana wa sta'mil bihi abdanana wa atlif bihi al-sinatana وقوي به جناننا وأسر به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sama-sama banyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggi-tinggi kesyukuran. Pada petang ini kita dapat bersama-sama dalam program pengajian Al-Quranul Karim dengan sama-sama kita mendengar bacaan Al-Quran menurut qiraat Hamzah dengan kedua-dua riwayat, iaitu riwayat Khalaf dan Khalad. Setelah mana kita selesai beberapa minggu yang lalu berkenaan dengan metodologi qiraat Hamzah. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan pengajian kita pada petang ini. Walaupun cuaca di tempat Ustaz ini kemudian makin lebat apapun, harapnya tak ada kilat burung yang kuat lah. Kalau tak, terpaksa berhenti lah. Bimbang aku lain pula yang kena. Okey, jadi terima kasih banyak kepada semua yang dapat ikuti pada petang ini, dan terima kasih banyak juga kepada Datin Raja selaku pengurus pada RH Qiraat Center, juga kepada tim RH Qiraat Center membantu untuk melancarkan program pengajian kita. Mudah-mudahan semua dapat ganjaran pahala yang setimpangnya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini bersama dengan Ustaz dah ada pun senarai nama pembaca-pembaca yang akan mula baca ayat 47. Ya, kita nak ulang kaji sebenarnya daripada metodologi qiraat Hamzah. Maka kita buat tilawah bermula daripada awal lagi Fatihah, kemudian awal surah Baqarah hingga berakhir pada pertemuan lepas ayat 46. Jadi hari ini dasar kepada Quran Hafs sendiri ataupun Quran Hamzah, ayat yang akan kita mula dengan ayat 47. Jadi ada senarian dengan Ustaz seramai 15 orang. Asalnya semua dah masuk dalam Zoom. 15 orang. Sekiranya tak ada, mungkin kita ada buat gantian dan sebagainya. Sekiranya masih berkesempatan, ada masa lagi, ya, kita buka pula kepada siapa yang nak cuba membaca. Macam mana nak bagi nama untuk giliran akan datang tu, kena tanya Kak Lina, Kak Ros lah, orang yang susunkan macam mana nama-nama tu. Ada grup, katanya ada grup WhatsApp, jadi boleh bagi nama di situlah. Ya, tujuan kita bagi nama ni supaya tak menanti-nantilah. Jadi yang pembaca dah pun maklum, dia dah ulang kaji. Seminggu dah ulang kaji untuk baca, ya. InsyaAllah. Baik. Okay. Tak dapat dengar. Oh, Kak Siti Mariani tak dapat dengar. Jadi macam mana sekarang Kak Siti Mariani tak dapat dengar lagi ke? Okay. Mungkin boleh mesej lah macam mana nak selesaikan tu. Kak Nafisah Ahmad ada angkat tangan, ada apa-apa nak jawab apa-apa? Pun tak connected. Kak Nafisah tak connected? Oh. Lambatlah cuaca mungkin di sana. Tak, maksud dia punya suara dia tak connected voice. Oh, tapi suara Ustaz Kak Lina dengar jelas? Dengar jelas. Dengar jelas Okey. Harap-harapnya dah okey lah pas ni. Siti Mariani dah. Dah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama Kak Siti Mariani ada dengan Ustaz. Nasib baik. Okey ya. Selamat datang kepada yang baru ikuti tilawah Al-Quran kita dengan qiraat Hamzah, ya. Sama-sama kita belajarlah. Dengan takut ada yang silap, kita perbetulkan, tambah-tambah pengetahuan, ya.
Jadi sikit sebanyak boleh ulang kaji qiraat hamzah, dan juga bukan maknanya kita hanya bincang yang qiraat hamzah je. Mungkin sedikit sebanyak ada sentuh pasal riwayat Hafs. Dapat kita buat bandingan dengan riwayat Hafs. Perbezaan-perbezaan tu kita boleh tahu. Okey. Sekarang Ustaz dah buka skrin ayat qiraat hamzah. Ya. Baik, silakan Kak Siti Mariani yang akan baca ayat 47. Saya cuba Ustaz ya. Okey, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel. Salah. Kalau tekan minyak. Ro tu panjang. Roh yang panjang. Jadi silap tekan minyak je tadi. Ya Bani Israel. Okey. Ya Bani Israel. Oh, kenapa buat gitu? Kenapa Kak Siti berhenti situ? Hamzah tu tak jadi Ustaz ya? Tak jadi apa tu? Tashil ke? Tashil. Okey. Dia sebenarnya macam ni. Dia bacaan tashil ni bila kita nak wakaf. Tapi memanglah Kak Siti tadi wakaf kan? Wakaf. Tapi wakaf tu tujuan apa? Tujuan nak tunjuk wajah-wajahnya ke apa? Nak nampak dulu. Oh, gini Ustaz. Kalau dia tak ada tempat wakaf, nafas kita panjang lagi, tak payah wakaf lah, kecuali Ustaz yang tanya, apakah wajahnya, gitu kan. Kalau tak ada tempat wakaf, terus saja. Terus dia jalan je. Selamat lah maknanya. Jadi melainkan kalau ada wakaf, kalau ada tanda wakaf dan memang kita akan wakaf, di situlah kita kena tahu macam mana nak berhenti. Kalau tak ada, terus saja. Terus saja. Go ahead. Makna dalam kes ayat 47 ni, saya terus sampai habis sajalah baca ya? Terus sampai habis. Okey. Selamat tinggal Ustaz tanya. Punyalah susah hati Ustaz. Nak bezakannya tu. Seminggu susah hati. Bagus juga tu kan. Jadi dengan kita buat gini, persoalan-persoalan, kekeliruan yang ada dalam kepala kita terjawab lah. Jadi macam Kak Siti Mariani, dia dah seminggu fikir macam mana nak wakaf. Siapa suruh wakaf itu? Tak perlu wakaf pun. Ya. Nafas panjang jalan je. Kata Kak Ros, selamat jalan je. Okey. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum. Okey. Ambil di wa anni. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Okey, alhamdulillah. Okey Kak Siti Mariani. Jadi itu bacaan qiraat hamzah lah tu, bila panjangkan ya bani 6 harakat selesai. Israel panjang 6 harakat. Okey, kemudian allati panjangkan 6 harakat. Beza dengan Hafs pada mat je lah. Okey, dan kita tak wakaf pun pada kalimah yang ada hamzah sebab nafas kita panjang lagi, boleh pergi lagi. Okey. Jadi kecuali kita ditanya macam mana kalau nak wakaf pada Israel. Macam mana nak wakaf pada Israel? Jadi oleh kerana Kak Siti Mariani dah cuba dah cari jawapannya dah seminggu, jadi Ustaz tanyalah macam mana nak wakaf pada Israel. Dia ada dua lah, tahqiq dengan apa tadi satu lagi tu? Apa? Allah Tashil. Tashil.
Tashil. Israel dengan Israel. Tak berapa tepat jawapan tu. Bukan salah, tak berapa tepat. Kerana satu betul, satu tak betul. Jadi tak berapa tepat lah. Jadi di sini dia macam ni ya, untuk makluman semua. Kalaulah okey, Ustaz tanya dulu. Kalau tengok pada kalimah Israel, apakah posisi huruf hamzah? Di tengah. Di tengah. Okey, di tengah. Dia berbaris kan? Dia berbaris. Okey, sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Huruf mat. Alif. Sebelumnya huruf mat. Okey, jadi kena ingat ya, pattern macam ni. Hamzah berada di tengah, sebelumnya alif. Maka kalau nak waqaf, hamzah itu ditashilkan. Ditashilkan saja, tak ada tahqiq. Ditashilkan sahaja. Cuma bila kita tashil huruf hamzah, maka panjang pada ra boleh buat dua. Sama ada 6 harakat atau 2 harakat. ataupun 2 harakat. Begitulah selalu. Kalau hamzah dah ditashilkan, kalau dah ada mat sebelumnya, cuba ingat, boleh 6, boleh 2. Datanglah kalimah apa-apa pun, boleh 6, boleh 2. Boleh? Boleh ingat? Okey, insya-Allah. Okey, gitu. Mana tahqiq tak ada ya? Tahqiq tak ada. Tahqiq ni ketika sambung adalah, ketika sambung memang kena tahqiq lah. Tahqiq ni memang kita sebut betul-betul hamzah pada makhraj dia. Sekarang dah tak boleh. Sekarang dah kena tashil kalau waqaf. Okey. Okey. Baik, terima kasih pada Kak Siti Marani. Okey, Terima kasih, terusnya. Ustaz. Okey. Sama bunga matahari Kak Ros. Bezanya Ustaz ada burung, Kak Ros tu ada tak kat belakang tu? Ustaz, Kak Wa'an ni tu ada ke hukum kat situ Ustaz kalau berhenti? Mana? Kak Wa'an ni. Wa'an ni. Kalau nak wakaf ke? Tak Kak wakaf. Kalau nak berhenti situ ada tak hukum dia? Memang ada. Adalah yang saja. Dengan huruf zaidah tu ya Ustaz? Ya, huruf zaidah. Huruf zaidah ni kalau wakaf di sini boleh baca tahqiq. Yang ni Kak Siti Marani mungkin dia keliru dengan ini. Yang ni kalau wakaf pada wa'an ni boleh dua lah. Boleh tahqiq, boleh tashil. Okey. Ya, Israel tashil saja. Yang ni boleh dua, tahqiq dengan tashil bila hamzah berada posisi tengah kerana ada huruf tambahan. Huruf waw tu huruf zaidah, huruf tambahan. Boleh? Tahqiq dulu ke tashil dulu Ustaz? Kalau nak baca. Boleh je, mana-mana pun boleh. Nak tahqiq dulu atau tashil dulu, tak ada yang muqaddam di sini. Boleh je. Kalau tahqiq macam mana Ustaz? Baik. Kalau tahqiq ni maknanya, kalau tahqiq lawan tashil bermakna tahqiq tu kita sebut hamzah betul-betul pada makhraj dia, masuk lot hamzah tu. Wa anni, macam kita sebut hamzah biasalah, pangkal halkum wa anni, itu tahqiq. Okey. Kalau tashil, sebutan antara hamzah dengan mat, wa anni, tak jelas lah hamzah tu, wa anni. Okey. Semalam tanya, hari ni tanya lagi. Tak apa. Kalau minggu depan nak tanya lagi, Ustaz jawab lagi insya-Allah. Sampai ingat tanyalah, tak ada masalah. Sampai ingat tanyalah. Ustaz pun suka kalau tanya-tanya. Lagilah kita pun yang menjawab pun lagi lancar nak jawab. Okey, terusnya Kak Anita ayat 48. Silakan Kak Anita. On mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Okey, berarti ya, cuba dengar baik-baik tadi yang Kak Nita baca tadi, itu track pertama baru. Kita belajar sekarang, kita nak baca Quran dengan qiraat hamzah, bermakna kita bawa dua riwayat ya.
dua riwayat. Okey, yang jadi pilotnya ialah khalaf, co-pilotnya ialah khallad. Jadi track pertama ialah khalaf. Maka sebab itu kalau kita dengar tadi Kak Nita baca dia saktah. Syai'an, sebab apa? Sebab khalaf dia hanya saktah je. Dia tak ada tanpa saktah, dia cuma saktah je. Jadi sebab itu dia saktah sampai pula ada baris dua yang bertemu dengan apa? Baris dua yang bertemu dengan huruf hamzah, baris dua yang bertemu dengan huruf waw. Jadi jangan lupa bagi khalaf baca idgham bila gunnah. Okey, jadi tracknya begitu. Saktah kemudian bila gunnah. Ada banyak ya dalam ni baris dua yang bertemu waw. Syai'an wala idgham bila gunnah. Syafa'atu wala idgham bila gunnah. Adlun wala idgham bila gunnah. Sampai habis. Selesai itu baru track pertama riwayat khalaf. Okey, maknanya track pertama ini khalaf dah selesai. Dah tak ada lagi wajah yang ada bagi riwayat khalaf. Maknanya dia dah selesai. Bermakna kita akan bertukar track kepada co-pilotnya ialah khallad. Ya, khallad. Okey Kak Nita, sekarang baca khallad. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء. Yang ni masih saktah ya Ustaz? Masih saktah kan? Okey. Dia boleh khallad. Dia kalau syai'an dia beza dengan khalaf kan? Khalaf hanya satu wajah saktah. Khallad dia dua wajah. Saktah boleh, tak saktah pun boleh. Okey, jadi saktah boleh, tak saktah pun boleh. Masa khalaf baca saktah, khallad dia tak ikut sama. Dia tak boleh ikut sama dengan khalaf. Kenapa tak boleh ikut sama sedangkan sama-sama saktah? Sebab dia ada terhalang pada hukum tanwin bertemu waw. Bezanya di situ. Khalaf baca idgham bila gunnah, khallad baca ma'al gunnah. Sebab itu tak boleh pergi sama dengan khalaf. Bermakna track khallad belum baca pun lagi. Jadi bila syai'an kita akan start dengan saktah dulu. Untuk yang ni muqaddamnya saktah dulu. Kemudian lepas ni baru baca tanpa saktah. Okey. Baik, silakan. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل. Saktah Kak Nita. Saktah. Oh, saktah untuk saktah dengan untuk khallad. Okey. Wattaqu yawman la. Saktah untuk khallad. Okey. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Okey, baik. Itu khallad baru wajah pertama. Faham tak? Baru wajah pertama. Sekarang baca wajah yang kedua khallad. Apa dia wajah kedua? Tanpa saktah. Tanpa saktah. Okey, silakan. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Okey, baik. Faham tak? Faham Kak Nita? Coba. Jadi bila dah faham, Ustaz nak tanya lagi lah. Kalau kita nak wakaf pada syai'ah ni lah, misalnya nak wakaf pada syai'ah, tiba-tiba nafas terberhenti di sini. Asalnya memang tak nak berhenti tapi terberhenti juga di sini. Nak wakaf di sini macam mana? Okey, pada syai'ah boleh wakaf dengan wajah pertama ibdalkan alif kepada ya dan dibaca dengan idgham sekali, dia akan jadi syai'. Ibdalkan Ibdal apa tadi? Ibdal hamzah kepada ya.
Ibdal hamzah kepada ya. Bermakna ada 2 ya lah. Betul tak? Betul. Ya yang dah ada tu 1. Ya yang dah yang bertukar daripada hamzah tu 2. Jadi ada 2 ya lah. Lepas 2 ya, jadi nak buat macam mana? Idgham. Idgham. Masukkan ya pertama dalam ya yang kedua. Bunyinya macam mana? Syai. Kalau bunyi syai, Syai. macam tengok ya hamzah tu baris apa? Hamzah baris apa? Atas. Baris atas. Hamzah baris 2 atas kan? Jadi cuba bayangkan hamzah itu bertukar jadi ya. Bermakna barisnya tetap ada. Baris hamzah tetap ada. Kalau dah baris hamzah tetap ada, sekarang ni ya pertama masuk dalam ya yang kedua. Bunyinya macam mana? Syai. Sabdukan dia. Belum Syai. bunyi lagi tu. Kalau bunyi yi, baris bawah. Dia baris atas. Syai. Syayya. Oh, syaiya. Jelas Okey. kan? Kan dia baris atas. Dia kan baris atas. Kalau syayyi, itu baris bawah. Syayyi. Baris atas, ya. Syayya. Okey. Nampak? Okey, itu wajah pertama. Wajah kedua apa? Wajah kedua. Wajah kedua dinakolkan, dia akan jadi Nakol. syaya. Okey, syaya. Boleh ya? Yang lain? Kalau nak wakaf pada syai'ah, so sekarang hanya 2 wajah yang akan dibaca bila nak wakaf pada syai'ah. Syai'ah ni banyak ya. Kita akan jumpa syai'ah ni banyak. Jadi rasanya dah berani dah nak berhenti syai'ah. Ustaz tak suruh berhenti pun dia berhenti. Dia Ustaz dah tahu tak suruh berhenti pun dia berhenti. Ustaz nak tanya, pada syai'ah kalau ikut yang asal tu, hamzah dia wakaf dengan nakol dan saktah ni. Kalau ikut yang kita belajar asal-asal dulu, pada syai dengan al, hamzah akan wakaf dengan nakol dan saktah. Jadi kalau macam mana kita, nak kalau wakaf pada al, dengan kalau syai? wakaf pada al tak sama dengan syai'ah. Ada beza tu. Kalau wakaf pada al lain, wakaf pada syai'ah lain. Benda yang berbeza. Kalau syai'ah macam yang dah diterangkan tadilah. Okey. Ya. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Mungkin Ustaz boleh tunjuk sikit sekali lagi yang kita dah belajar tu. Ustaz tunjuk sikit. Ini yang kita dah pernah bincang kemarin. Okey, ini kalimah-kalimah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perhati, sau'ah, kahai'ah, syai'ah, si'at, su'a, patternnya apa? Posisi hamzah berada di tengah. Sebelumnya ada huruf yang mati, iaitu terdiri daripada huruf ya ataupun huruf waw, ya. Ya ataupun huruf waw yang merupakan asal kalimah itu. Maka kalau nak wakaf, ini wakaf dia. Kita tak pernah sebut nak wakaf pada ni kena saktah ataupun kita tak kata saktah. Yang pertama apa? Yang pertama tukarkan ya ataupun ibdalkan kepada ya atau ibdalkan kepada waw. Tengok sebelumnya apa? Kalau huruf ya atau waw sebelumnya itu kita idghamkan dalam huruf yang kita ibdalkan itu. Jadi syai'ah tadi idghamkan ya pertama dalam ya yang kedua. Itu wajah pertama. Wajah kedua naqal. Tak ada dalam poin ini yang kita sebut saktah, ya. Pada al ada. Pada al alif lam yang bertemu hamzah itu ada yang kita baca dengan saktah. Okey. Baik. Seterusnya ialah Kak Saidah. Pula sekarang kita dengan Kak Saidah sambung. Tuan-tuan dan puan-puan ada pertanyaan, tanya je ya. Okey, silakan Kak Saidah. Okey, saya ni tak dapat ikut kelas sangat Ustaz. Tapi saya cuba baca ya. Ya, insya-Allah. Boleh, insya-Allah. Saya baca khalaf dulu Ustaz. Ya, betul. Pilotnya khalaf. Pilotnya khalaf. Ayat ni khalaf dia ada 2 ya, boleh saktah dan tidak saktah dekat mim. Ya. Saya baca Ustaz. Okey. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh najjayna min
آل فرعون يسومون. Okey, sekejap. Kalau sakin mafsul, itu Ustaz sebut kan. Sakin mafsul kita jalan dengan tahqiq dulu. Ya, track kita tahqiq dulu. Jangan saktah lagi lah. Mungkin ada guru yang ajar saktah dulu, tapi Ustaz bawa dengan tahqiq dulu. Tahqiqkan dulu. Tahqiqkan dulu. Lepas ni baru kita saktah. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. Yasumunakum. Mulai dari situ. Yasumunakum. يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. Okey. Nisakum tu terpaksa wakaf kan? Berhenti di situ. Wakaf. Jadi itu berhenti macam mana tadi? Tafsir 6 harokat. Tashil. Okey, tashil kan hamzah. Panjang mat sebelumnya berapa harakat? 6. 6 dan juga boleh baca 2. Macam Kak Siti Mariani baca tadi lah. Faham tak? Macam Kak Siti baca tadi, panjang 6, lepas tu 2. Sebab pattern sama. Posisi hamzah berada di tengah, sebelumnya ada alif. Jadi wakafnya tashil. Tadi 6, sekarang buat 2. Ulang balik pada nisa akum pun boleh. Nisa akum. 2 harakat. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Okey, selesai. Selesai bacaan riwayat Khalaf. Dan track tersebut Imam Khallad sama dengan Khalaf. So kita dah tak baca lagi Khallad. Ya. Khallad dah kira dah jalan sekali dengan Khalaf. Baki lagi tinggal laginya ialah wajah kedua Khalaf, iaitu saktah pada sakin mafsul. Okey, silakan. Wajah kedua Khalaf, ya, Khalaf. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Nak baca dengan 2 tu. Ya, 2 sama. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Okey, teruskan. Tadi Khalad ya. Okey. Terus. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Okey. Baik, alhamdulillah. Boleh? Jadi itu cara bacaan kita gabung Khalaf dengan Khalad. Track pertama, track yang kedua. Nak tanya sekali lagi ya? Boleh. Yang pertama tadi kita baca Khalaf dengan tarqiq. Kemudian kita baca Khalad. Tadi kita baca Khalaf dengan tarqiq. Kemudian Khalad tak payah baca sebab dia sama dengan Khalaf tadi. Betul. Kemudian kita baca Khalaf serta. Betul. Selesai. Okey. Jadi total dia sebenarnya 4 wajah lah kalau kita kirakan pada nisa akum tu. Nisa akum yang boleh 6 boleh 2 semasa track tahqiq. Kemudian 6 juga dengan 2 semasa track saktah. Jadi jumlahnya 4 wajah. Okey. Baik. Terusnya sama Kak Natrah pula. Sambung. Wa idh faraqna. Ada ke tuannya? Kak Natrah? Ada. Ada insya-Allah. Okey, silakan. Mungkin dah on video ke? Buka video Kak. Dah. Oh dah. Oh, lain dia slow mungkin. Jadi tak keluar ya gambar. Okey, teruskan. Okey.
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Okey, Kak. Wa auraqna berapa harakat? وأغرقنا tu dia boleh dia 6. 6. Cuma tadi tak sampai 6 tu. Baru ya lebih ke? kurang 4 harakat setengah. Okey. Ulang balik. Ulang balik. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Okey, alhamdulillah. Ini selamatlah, panjang 6 je, yang lain tak ada masalah. Tapi kalau kita tengok di sini banyak juga hamzah ya. Banyak hamzah tu. Katakanlah ambil satu je lah. Katakan nak berhenti pada wa'auraqna tu. Wa'auraqna. Apa yang wajah kita boleh baca pada wa'auraqna? Posisi hamzah macam mana? Posisi hamzah berada di mana? Posisi hamzah berada di mana? Hamzah berada selepas daripada huruf mat. Tak. Wa'auraqna. Wa'auraqna, soalan Ustaz, bila Ustaz tanya posisi hamzah di mana, dua je jawab. Sama ada tengah atau hujung. Itu je. Di tengah. Di tengah. Soalan kedua pula berada di tengah kan. Soalan yang kedua pula, dia berbaris ke dia mati? Berbaris. Berbaris. Okey, soalan yang ketiga pula, sebelumnya huruf apa? Waw. Sebelum huruf waw. Waw ni adalah merupakan huruf zaidah, huruf tambahan. Jadi bila huruf tambahan, tadi kita dah sebut juga, dah beberapa kali dah jumpa. Okey, jadi kita faham posisi hamzah berada di tengah, didahului oleh huruf tambahan, maka kalau nak wakaf, dia boleh baca dengan berapa wajah agaknya? Lupalah pula Ustaz. Sebenarnya baru masuk antara wajah yang boleh dibaca agak-agaknya apa? Kalau nak berhenti. Kalau nak berhenti, boleh tak kita berhenti dengan kita sebut jelas bunyi huruf hamzah? Wa'auraqna, jelas hamzah tu. Dia bukan kita kena tasil kat situ. Bukankah kita kena tasil? Iya juga, memang kena tasil. Dan jadi sebenarnya dia boleh dua ya. Cuba ingat. Kalaulah pattern macam ni, posisi hamzah di tengah, dia berada didahului oleh huruf tambahan, maka dia boleh dua wajah. Pertama tahqiq, kedua tashil. Tahqiq boleh, tashil pun boleh. Jadi kalau tengok dalam ayat ini, ada kalimah wa'iz pun sama. Fa'anjainakum sama. Wa antum sama juga patternnya. Okey, baik. Okey, terima kasih pada Kak Natra. Okey, kita sambung. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, pindah kepada Kak Su. Silakan Kak Su. Kak Sulwiyah. Ayat yang berikutnya. On mic, Kak Su, on mic. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Ulang sekali lagi. Musa tak cukup 6 harakat. Panjang lagi. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Okey, baik. Nampak di sini ada hukum imalah ya. Musa dibaca imalah Musa. Yang kedua ada hukum idgham, idghamkan dal dalam ta pada kalimah ittakhadhtum, mana-mana tempat dalam Quran. Banyak ya kita akan jumpa akhadhtum ke dal masukkan dalam ta ya, idgham. Okey, kemudian kalau kita nak wakaf pada wa antum Kak Su. Wa antum, agak-agaknya berapa wajah kita boleh wakaf pada wa antum? Dua Ustaz, kerana dua dia wajah. hamzah tu di tengah, sebelumnya waw, dia tambahan.
Gitu. Tak sempat Ustaz tanya posisi apa dia terus sudah terang. Baguslah. Dah fahamlah tu. Kan? Sikit faham Ustaz. Alhamdulillah boleh dua. Iaitu apa Kak dua wajah tu? Tashil dan tahqiq Ustaz. Okey, tashil dan tahqiq. Ya, kalau nak wakaf. Tadi tak wakaf, selamatlah. Okey, baik. Seterusnya ayat 52. Kak Ustaz. Mariam. Ya. Ustaz, Kak Su dia boleh cepat tangkap tu sebab dia orang pertama masuk lepas saya. Tak juga, ini yang senang. Ya. Gitu. Ini senang Betul. Lina kalau yang payah masuk tadi. InsyaAllah lepas ni boleh lah tu ya, yang lain-lain tu. Kak Mariam sekarang. Kak Ya. Mariam. Assalamualaikum. Yang baru Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Okey, tak ada silakan. silakan Ustaz. Selamat ayat ni. Baca. Saya pilih yang tak ada khilaf. Oh. Okey, nak tanya apa dalam ni? Billahi minasyaitonir rajim. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Okey, alhamdulillah ayat ni tak ada apa-apa perbezaan lah dengan Hamzah dengan Hafs. Semuanya sama, sambung ke tak ada beza. Jadi nak tanya apa tak tahulah. Tadi ya, alhamdulillah. Jangan tanya dulu Okey. Ustaz sebab tak tahu apa-apa. Tapi ikuti hari ini tu faham tak apa yang kita bincangkan tentang Yang Ustaz sebut pada hari ini tu insya-Allah. Alhamdulillah ya. Okey. Yang saya baik, dapat seterusnya. apabila ada Hamzah hanya akan berlaku khilaf jika dia wakaf. Betul Ustaz? Betul. Kalau Apabila wakaf pada ada huruf kalimah hamzah. ada hamzah, dia akan ada khilaf. Hamzah. Ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Terusnya ayat 53. Silakan. Adik-beradik kepada Kak Su. Assalamualaikum Ustaz dan rakan-rakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cuba Ustaz menggigil juga ni Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Okey, itu track pertama riwayat Khalaf. Okey, pilotnya Khalaf. Jadi kebetulan Khalad sama juga dengan Khalaf. Ini bermakna Khalad dah ikut sama bacaan dengan Khalaf. Jadi tak perlu baca lagi. Dah selesai dah. Tinggal lagi wajah yang kedua bagi Khalaf kerana ada hukum sakin mafsul. Apa dia sakin mafsul? Sakin mafsul ialah merujuk kepada ada huruf mati yang bertemu dengan huruf hamzah. Ada huruf mati bertemu dengan huruf hamzah. Nampak tak? Ini kita namakan dia sakin mafsul di mana Khalaf boleh baca dua wajah. Tahqiq boleh, dah selesai tadi baca. Saktah pun boleh yang akan dibaca pula. Okey, silakan aja. Saktah. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Okey. Sadaqallahu azim. Allahul azim. Okey, aja kalau nak tanyalah kalau nak wakaf pada ataina, macam mana qiraat Hamzah baca ataina nak wakaf? Ada berubah ke tak ada berubah? Ataina yang nak diubah tu apa ya? Ada berubah ke tak berubah? Pertama kita kena tengok kalimah ini ada huruf hamzah, betul tak? Ada huruf hamzah kan? Ya, huruf hamzah di awal. Dan okey, huruf hamzah berada di awal. Ada tak dia termasuk dalam perbincangan wakaf pada kalimah berhamzah? Kita bincang, kita belajar tentang wakaf kalimah berhamzah sebelum ni. Adakah melibatkan huruf hamzah yang berada di awal kalimah? Ataupun
Tak ada. Ada. Ada ke tak ada? Tak ada ke ada? Adalah. Biasanya tu Hamzah adalah Ustaz. Hamzah, iyalah Hamzah tu biasanya ada, tapi posisi Hamzah yang ada perubahan, yang ada khilaf dalam bacaannya ialah melibatkan huruf Hamzah hanya berada di posisi tengah dan hujung. Ya, tengah dan hujung. Jadi yang berada di awal tak ada apa-apa perubahan. Tak ada perubahan. Tak boleh nak buat tashil di sini. Tak boleh nak apa jadi waw ke, tak ada. Sebab dia berada di awal kalimah. Ya. Okey, ingat ya. Yang di awal ada di awal kalimah. Tak ada apa perubahan. Okey. Okey, terima kasih Baik. Ustaz. Sama terusnya Kak Zainun, silakan. Ayat yang berikutnya 54. Okey, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya baca Hamzah dulu Ustaz. Baca Hamzah dulu, bukan. Dia Hamzah, dia ada dua perawi. Khalaf, Khalad. Okey, Khalaf, Khalad. Jadi pilotnya ialah Khalaf. Baca Khalaf dulu. Kena baca Khalaf dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكم عند بارئكم فتاب عليكم. Okey. Saya baca track apa ni? Sakit Mafsul. Okey. Sakit Mafsul kan di sini. Ada Sakit Mafsul. Mana Sakit Mafsul? Inilah. Tadi kita dah bagi Mafsul, huruf mati bertemu Hamzah. Inilah zalamtum anfusakum. Sila baca dengan wajah keduanya, Saktah. Saya ambil dari ya qaumi, boleh Ustaz kan? Boleh shortcut di situ boleh. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu ila barikum. Okey, terberhenti di situ Bari. Okey. Macam mana berhenti di situ, bunyi apa tadi? Tak nak. Tashil pada buat apa tadi? Tashil. Ya. Okey. Kak Zainul tadi tuan-tuan wakaf pada bari'ikum. Dah habis nafas ke atau apa-apalah. Ya, sama ada dia ataupun sebagai ikhtiari atas Kak Zainul sendirilah. Jadi bila kita dengar tadi dia wakafnya dengan tashil. Adakah tashil saja di sini? Tashil saja Ustaz. Tashil sahaja. Tashil sahaja ya. Kenapa tashil saja? Posisi Hamzah berada di tengah. Ya, posisi Hamzah berada di tengah dan dia berada di tengah tu bukan sebab ada huruf tambahan. Dia memang dah ada di tengah. Ya, huruf ra tu bukan huruf tambahan, memang huruf ra tu memang huruf asal dah. Jadi bila posisinya begitu berada di tengah kalimah, dia berbaris, sebelumnya berbaris, maka dia kena baca dengan tashil seperti yang Kak Zainul baca tadi. Okey, betul. Teruskan. Atubu ila bari'ikum faqtulu
أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم Okey. إنه هو التواب الرحيم. Okey, alhamdulillah. Boleh ya yang lain? Itu ayat yang ke-54 ya, ayat yang ke-54. Okey, kita teruskan lagi ayat berikutnya Kak Aisyah Ahmad. Silakan sambung ayat 55. Sekejap Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Takut ni. Salam. Macam takut nak kena vaksin ni semalam. Nak Vaksin lagi takut. vaksin lagi. Lebih daripada vaksin pula. Alamak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhazatkumus sa'iqah. Fa'akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Okey, itu bacaannya. Kalau kita dengar tadi yang bezalah dengan riwayat Hafs pada imalah di sini je. Ya Musa, ya, imalah ya Musa. Dan begitu jugalah kalau kita nak wakaf pada nara, ada tanda imalah di sini. Kalau nak wakaf boleh, kalau nak wakaf kena imalah hatta nari. Tapi tadi bacaan bersambung, maka tak boleh imalah hatta narallah. Begitulah mana-mana kita jumpa ziliyak ke zirra ke, kalau depannya mati tak boleh imalah. Kalau waqaf boleh. Tapi kalimah hatta Kak Aisyah kenapa tak baca imalah tadi? Hati. Kenapa tak imalah? Tak, sebab kat Quran ni tak ada tu. Oh. Senang juga kita jawab begitu. Itu salah satu jawapan jugalah tuan-tuan. Kenapa tak imalah? Sebab tak ada tanda imalah bulat macam ni. Katakan nampak tak? Ya Musa kan ada bulat bawah sin. Tapi kalau hatta mana ada? Sebab tu saya tak imalah. Betul juga, itu salah satu jawapan yang mudah. Jawapannya ialah kalau kita nak jawab lagi ialah begini, hatta ini adalah termasuk salah satu daripada kalimah yang terkecuali daripada diimalahkan. Yang pernah kita bincang sebelum ni, semua qiraat yang melibatkan yang masyhur dengan imalah ataupun taklil semua mengecualikan ada 5 kalimah yang tak dibaca dengan imalah. Hatta itu salah satu. Hatta ila ala ma zaka lada. Ada 5 kalimah yang tak diimalahkan. Boleh? Jadi Kak Aisyah dah tahu kan? Jadi hatta tu salah satu daripada kalimah yang dikecualikan. Mungkin jawapan tadi kenapa tak imalah? Sebab tak ada tanda imalah. Sekarang tahu. Dah tahu kenapa tak imalah. Selain daripada tak ada tanda imalah, dia rupanya adalah merupakan kalimah yang terkecuali. Ya, periwayatannya tak ada diimalahkan di situ. Okey. Tak ada dalam dialek Arab yang cakap berimalah di sini. Ya, sebab tu tak imalah lah. Okey. Seterusnya ayat 56. Tapi jawapan Kak Aisyah tu sangat confident kalau orang dengar memang. Memang orang dengar. Oh, kalau betul. Orang yang senang sejuk kan tiba-tiba dengar macam tu terus dia bagi macam bagi confident pula. Ustaz tanya kita kata tak ada dalam ni tapi yang ni kenapa tak imalah narallah? Kenapa Kak Aisyah narallah tak imalah? Sebab tadi saya tak wakaf. Ini sebab iltiqa as-sakinain lah ni kalau dia baca wasal. Betul. Sebabnya depan tu ada huruf mati. Lam, ada lam mati depan tu. Nara depan tu lam mati. Jadi tak boleh imalahkan. Walaupun nampak ada tanda bulat kan. Tapi bulatnya duduk atas. Boleh juga nak jawab, kenapa tak imalah di sini? Kerana bulatnya duduk atas. Kalau imalah kena duduk bawah. Boleh juga jawab gitu kan. Ustaz kata lam mati di mana Ustaz? Lam mati pada Allah. Lam mati pada Allah. Ini. Okey. Lam yang pertama ni mati. Jadi oleh kerana itu dia tak diimalahkan. Tapi kalau waqaf kena imalah. Kalau waqaf kena imalah.
Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Baik. Ada dua ayat yang akan dibaca, ayat 56, 57. Silakan Haji Rashid akan baca. Kita ramai yang kaum-kaum ibu, ustazah-ustazah ni, kaum bapa ustaz ni tak ramai. Saya cuba Ustaz. Haji Rashid, okey silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Okay. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Okay. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. Okay. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Okey, Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Cantik bacaan. Haji baca tadi ada apa? Wasalwa Zilia dibaca dengan Himala. Itu je yang beza dengan riwayat Hafs berserta dengan panjanglah 6 harakat tu pun mak munfasil, kita pun sedia maklum mak munfasil Hamzah baca panjang 6 harakat. Okey. Alhamdulillah. Okey. Sama. Baik, terusnya ayat 58 Kak Fazilah sekarang ini. Giliran Kak Fazilah. Saya. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم wasanazidul muhsinin. Okey, baik. Kalau dengar tadi Kak Nur Fazilah baca 2 kali kan, wa idh qulna dukhul hadhil qaryah. Sebab dia bawa apa? Track pertama khalaf. Track pertama khalaf iaitu kita jumpa di sini ada baris 2 bertemu waw, hukumnya idgham bila gunnah. Tadi pun dah sebut kan. Ini kita jumpa lagi. Idgham bila gunnah, masukkan tanpa dengung bagi khalaf. Maka Khallad ada beza dengan khalaf, jadi dia akan baca track kedua. Track yang kedua dia baca dengan idgham ma'al gunnah bagi riwayat Khallad. Okey Kak Nur Fazilah, kalau katakanlah nafas tiba-tiba terhabis dekat sini syi'tum, macam mana nak berhenti? Syi'tum ibdal dengan ya. Ibdal hamzah jadi huruf ya. Okey, alhamdulillah. Nampak sini pun nampak ya kan? Dekat Quran dia tu ada ya tu, lagi senang boleh faham di sini. Kalau hamzah yang mati sebelumnya berbaris, cukup senang untuk kita nak baca hukum di sini. Ingatnya ialah dia kena tukar jadi mat. Sama ada jadi ya, jadi alif, jadi waw, bergantung baris sebelumnya. Sini baris bawah jadi bertukar jadi huruf ya. Syi'tum kalau nak wakaf. Okey, alhamdulillah. Baik, sama. Terusnya ayat 59 Kak Nur Hayati. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Satu nafas.
Selamat. Ustaz ingatkan dah nak habis nafas dekat as-sama. Jadi nafas panjang tak habis, Ustaz tanya je lah. Macam mana nak berhenti pada as-sama? Berapa wajah? As-sama ada 5 wajah Ustaz. Ada 5 wajah. Pertamanya apa? Pertamanya kita baca je ibdal Ustaz. Ibdal. Okey. 2, 4, 6. Ibdal kena bagi tahu. Ibdal ni maknanya tukar. Tukarkan hamzah. Jadi kita kena bagi tahu nak tukar jadi apa. Jadi atromen ke jadi apa. Jadi nak bertukar jadi apa. Kena bagi tahu tu. Jadi huruf apa. Bertukar jadi alif. Jadi huruf alif. Jadi alif. Bertukar jadi alif bermakna di sini ada 2 alif. Maka panjangnya berapa harakat? 2, 4, 6. Okey, jadi 3 wajah dah tu. As-sama, as-sama, as-sama. 6. Okey, wajah yang keempat apa? Keempat kita ada raum ya Ustaz. Yang kita sama 6 dan 2. As-samai, as-samai. Yang sebut i tu tak berapa clear tu, hamzah tu dipanggil apa? Raum Ustaz. Raum tu yang bunyi yang touch sikit tu, itu raum. Yang bunyi sedikit je. Tapi hamzah dah tak bunyi betul-betul hamzah lagi tu. Dah tak bunyi betul-betul, tak masuk pada makhraj hamzah lagi. Dah jadi apa? Faham tak maksud Ustaz, soalan Ustaz tu? Kak Yati bunyikan as-samai, yang bunyi yang bunyi sedikit tu itu raum betul. Tapi kenapa tak bunyi betul-betul bunyi huruf hamzah? As-samai. Tak bunyi betul-betul huruf hamzah. Kak Hayati buat apa tadi? Terhilang 1 poin. 1 poinnya ialah tashil. Okey, tashil. Tashil. Pertama tadi ibdal. Bila ibdal pecah 3, 2, 4, 6. Ibdal tukar hamzah jadi alif, maka panjang 2, 4, 6. Itu ibdal. Yang kedua ialah tashil. Tashil hamzah. Tashil huruf hamzah beserta raum. Sebab itu kita sebut tu tak clear. As-sama panjangnya berapa harakat? 6 dan 2. 6 dan 2. Jadi kuncinya kalau katakan hamzah tu kena tashil, sebelumnya ada mat, mesti panjang dia 6, 2. 6, 2. Okey? Baik. Selesai. Terima kasih. Ya. Okey, sama. Baik, terusnya kita ada lagi 2 orang lagi. Okey, terusnya Kak Siti Mariam ayat 60. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. Eja sikit imalah, condongkan lagi. Wa idh istasqi Musa. Okey. Musa. Nampak tak? Sekali lagi. Wa idh istasqa Musa liqaumihi. Musa itu naik, turun lagi. Musa, say what happened? Say Musa. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Okey, cantik itu. Terus. فانفجرت منه 12 عينا. Okey. قد علم كل أناس مشربهم. Okey. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Okey, itu track pertama khalaf. Dan track pertama khalaf dia cuma satu wajah saja pada alif lam. Ya, kita ingat ya, alif lam bila bertemu hamzah khalaf hanya saktah. Satu wajah je lah. Dan khallad
dia boleh dua wajah. Saktah boleh, tak saktah pun boleh. Jadi masa saktah yang track kholaf tadi, Kholad dah ikut sama. Cuma tinggal lagi wajah yang kedua Kholad belum dibaca, iaitu tahqiq. Okey, sekarang Kak Siti akan baca wajah kedua bagi Kholad tahqiq. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Okey, alhamdulillah. Boleh faham? Cuba tadi ingat ya yang Ustaz beri perhatian tentang bunyi imalah tadi. Wa idistasqi, ingat kalimah okey. Musi, ingat kalimah say. What happened? Okey. Baik. Usi. Tosi. Kalau di Singapura ada tosi kan. Tosi. Kalau di Kelantan pun ada juga tosi. Maknanya tak nak lah tosi. Nak ke tak nak? Tosi. Itu di Kelantan. Ya. Okey. Baik, terusnya kalau ikut senarai ini yang terakhir, tapi mungkin akan ada lagi sempat lagi beberapa orang kita akan bukalah siapa yang nak ya. Sekarang ayat 61. Oleh kerana orang jauh ayatnya panjang. Orang yang jauh ayatnya panjang. Banyak kilometer tu Ustaz nak datang sini. Itulah banyak frekuensi dia kena lalu. Berapa lautan dan gunung ganang apa semua ni. Okey. Berbaloi lah tiket balik tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ini dah balik ke saya masih di sana lagi? Masih di Lebanon. Oh, masih di Lebanon lagi. Ingatkan dah balik dah. Saya Hamzah ni menggagau-gagau lagi. Jenuh kacau Kak Rosli minta tolong. Okey, baik. Saya cuba Ustaz ya. Okey, baik. Silakan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا فَادْعُ لَنَا يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَكِسَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. Wakisaiha, Sanaim wakisaiha berapa harakat? Oh, wakisai 6. 6, baru 3,5 je tadi. Alamak. Okey. Wakisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Okey, itu pilotnya kholaf. Boleh? Kholaf. Boleh. Kalau kita tengok kholaf, ada perubahannya di mana? Ada hukum idgham bila ghunnah tanwin bertemu waw, betul tak? Tanwin bertemu waw. Kemudian ada saktah. Jadi Kholad dia sama dengan kholaf pada saktah, tapi dia tak sama pada hukum idgham bila ghunnah tanwin bertemu waw. Kholad baca dengan idgham ma'al ghunnah. Bermakna Kholad dia tak ikut sama dengan kholaf. Dia tak ikut langsung track tu. Jadi ini bermakna kita kena baca track yang baru untuk riwayat Kholad, idgham ma'al ghunnah pada tanwin bertemu waw, dan saktah semula pada tumbitul ard. Jangan kata tadi dah saktah. Kadang-kadang tak payah saktah lah. Tak, itu belum baca track Kholad lagi. Ya, sebab ada halangannya pada tanwin bertemu waw. Okey, silakan. Baik, Ustaz. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِسَائِهَا. Okey. Bagus, betul. Terberhenti di situ dan tahu macam mana nak landingnya, iaitu dengan tashil kan hamzah. Dah berjumpa banyak kali tadi kan?
Tashil Hamzah terlupa. kerana posisi berada di tengah, sebelumnya ada mat, maka mat boleh 6, boleh 2. Pilih salah satulah. Tadi pilih 6 yang terpanjang sekali. Ingat-ingat nak sambung, berhenti juga. Gitu kan. Okey, baik. Sekarang habiskan ayat ini. Wa kisaiha. Wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Okey, baik. Itu track Khalad Sakta. Ada satu wajah lagi ialah tahqiq. Wajah kedua. Sekarang kena ulang balik, baca dengan wajah tahqiq, tak perlu mula daripada awal, boleh shortcut ambil di fad'u lana. Fad'u lana, okey baik Ustaz. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Okey, selesai. Indah, terus. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Okey, wajah apa tu? Waqaf tashil Ustaz. Waqaf dengan tashil. Posisi Hamzah kat mana? Hamzah di tengah. Hamzah di tengah. Dia di tengah, memang asal dia dah berada di tengah, maka cuma kena baca tashil sahaja. Berbeza dengan posisi berada di tengah kerana maksudnya huruf tambahan, tapi ini bukan huruf tambahan. Jangan keliru, ini bukan tambahan kan? Okey. Wa kisaiha ni dia dua wajah, baca 2 dengan 6 sebab dia 2. ada alif mat sebelumnya. Ya. Kalau Sa'al Tahum ni dia sebab tak ada mat, jadi dia satu saja Sa'al Tahum. Tu Ustaz. Ya, Sa'altum. Ya, saya faham dia ada tashil saja. Okey. Teruskan. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Okey, sekejap ya, kita tunjuk. Kita tunjuk ini. Tadi Ustaz Naim baca, tuan-tuan dan puan-puan, alaihim, dia baca alaihum. Sebab kita dah tahu kalimah alaihim dalam Quran mana-mana tempat. Kita pertama kali jumpa dalam Fatihah. Alaihim bacanya alaihum. Mana-mana tempat dalam Quran dibaca alaihum. Tak kira nak sambung ke, nak waqaf ke, tetap alaihum. Okey? Betul. Okey. Terus. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. Okey. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Okey, alhamdulillah. Cuma nak tanya nak tanya satu tambahan soalan je. Satu soalan tambahan. Kalaulah nak terwakaf pada waba'u, macam mana nak baca waba'u? Waba'u. Mana tadi? Waba'u. Kena tahu dulu posisi Hamzah. Posisi Hamzah di tengah. Sebelumnya apa? Posisi Hamzah di tengah, sebelumnya ada alif. Jadi dia 2 wajah Ustaz. 2 dengan 6. 6 dan 2. 6 dengan 2. Muqaddam 6 dulu. Muqaddam 6 dulu. Okay. Kemudian 2. Dia kalau berubah kerana tashil, dia muqaddam dulu yang banyak, baru yang sikit. Jadi Ustaz, walaupun dia tashil di sini, dia kekalkan mat dia Ustaz. Wabau. Gitu, betul. Kekalkan dia. Dia tak boleh baca macam 5 wajah yang ada raum tu ya? Tak. Sebab dia berada posisi tengah. Kalau bukan posisi hujung. Kalau katakan tak ada waw, barulah dia dikira berada di hujung, maka bolehlah 5. Sekarang ni dia berada di tengah. Kat sini maknanya di sini ni tashil juga kan Hamzah dia? Ya, tashil. Tashil. Dia macam tadilah, macam dengan kalimah waqisaiha. Kalimah waqisaiha ini kalau kita waqaf kan, ini pun posisi samalah. Hamzah berada di tengah, sebelumnya alif, selepasnya ada lagi huruf lain tu. Sama patternnya.
Ustaz, nak tanya Ustaz pula. Tadi Ustaz tanya saya. Yang tadi saya tak ada salin lah Ustaz. Hatta zakah lagi 3 apa dia? Yang 5 yang tak ada taklil dengan apa tadi? Imalah. Tak ada imalah. Hatta ila ala ma zakah. Hatta ila ala ma zakah lada. Okay, hatta ila ala ma zakah lada. 5 kalimah yang terkecuali daripada baca dengan imalah, ya. Hatta ila ala mazaka lada. Lada. Okey, tengah cari dalam ni, nak tunjuk kalau ada lagi dalam sipan. Tak ingat nak keluarkan hukum ataupun hatta ila ala mazaka lada. Ya, betul. Zilya yang dikecualikan daripada imalah. Imalah. Dikecualikan daripada imalah. Okey. Baik, sambil itu kalau Ustaz jumpa. Mana nak cari ni. Okey, sementara Ustaz jumpa, slide-nya senang sikit Ustaz tunjuk. Kita ambil satu ayat lagi sebagai penutup. Ustaz tanya sekejap satu je. Boleh. Silakan. Yang Ustaz nak baca tadi. Pada yang ayat 2 baris yang 2 tu, dia baca 4 wajah kan tadi? Yang mana 4 wajah? Wa iza qataltum sampai ke tempat yang Ustaz Naim berhenti wa kisaiha tu. Wajah-wajah campur khalaf dengan khalat 4 semua kan? 3. Habis tu kalau yang 3 wajah khalaf tak runah sakta. Kedua khalaf. Yang kedua khalad. Khalad runah sakta. Tapi kalau lah misalnya kata Ustaz Naim berhenti wakaf pada wakista iha tu, dia 6 dan 2 harakat kan, 6 ataupun 2. Jadi kalau kita wakaf kat situ, kita kena ulang 2 kali kat situ. Kalau wakaf tu wakaf itirari, terpaksa wakaf, kita pilih satu je lah. Kita tak payah buat 2 wajah. Kalau nak buat pun tak ada masalah. Kalau nak buat 2 wajah pun boleh juga, lambat khatam lah. Kan? Okey. Boleh. Okey, baik. Ustaz dah jumpa sini. Jadi Ustaz share. Mungkin nak buat catatan sekali lagi. Ada yang kita dah kongsi kemarin tu. Jadi kita tunjuk sekali lagi. Ini kalimah-kalimah yang dikecualikan daripada baca imalah. Hatta, ila, ala. Itu banyak tempat lah. Ya. Lada ada dalam surah Ghafir ayat 18. Mazaka ada dalam surah An-Nur ayat 21. Ini kalimah yang dikecualikan. Tak boleh baca hati ile ali mazaki ladi. Tak boleh baca gitulah. Tak boleh buat imalah. Buat tu boleh salah je. Okey? Baik. Penutup. Penutup ini bagi istimewa kepada siapa yang nak cuba. Kita ada ambil 1 minit je lagi. 1-2 minit lagi ya. Saya Ustaz. Saya nak cuba. Saya tu Ustazah. Okey, silakan. Penutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasari was-sabiina man amana billah. Okey, ulang balik. Was-sabiina man man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Okey, itu saktah. Itu saktah kan? Ustazah? Itu saktah kan? Wal yaumil akhir saktah kan? Saktah. Okey, baik, selesai. Kalau kita nak berhenti pada mir rabbihim pun inda rabbihim pun dah cukup. Track khalaf dah selesai, iaitu
saktah pada alif lam, dan begitu juga bacaan khallad wajah pertama juga ada saktah pada alif lam. Okey, dalam ayat ini juga ada sakin mafsul. Sebelum kita nak baca saktah pada sakin mafsul, kita bagi laluan dulu kepada khallad dengan wajah tanpa saktah. Okey, sila baca sekarang wajah tanpa saktah pada alif lam, track bagi riwayat khallad. Mula-mula di wasabiina man amana billah. Al-akhir tu Ustaz tahqiq ke saktah? Tanpa saktah lah maknanya. Sekarang track kedua, track tanpa saktah. Okey. Wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Oh, kalau nak berhenti tak boleh. Kalau nak berhenti tak boleh tak saktah. Ataupun kena nakal. Nah, bukan nak suruh berhenti situ, pergi jalan terus. Tapi jangan saktah. Jalan terus, jangan saktah. Okey. Was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum. Falahum tu waras. Falahum, ulang falahum, ambil di falahum. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Okey, selesailah track khallad. Tinggal lagi track yang terakhir, riwayat khalaf, wajahnya yang kedua, saktah pada sakin mafsul dan saktah juga pada alif lam. Semua kena saktah. Mula pada wasabiin. والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Okey, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Tak apalah, minyak reserve sikit tu. Okey, alhamdulillah. Apapun kita selesai seperti mana yang tersenarai nama-namanya pada petang ini, semua dapat baca dan ada ekstra seorang yang membaca. Kebetulan cantiklah kita berhenti pada ayat 62. InsyaAllah nanti kita akan sambung pula ayat yang berikutnya pada minggu hadapan lah ya, pada minggu hadapan ayat yang ke-63 insya-Allah. Semoga apa yang kita bincang pada petang ini sedikit sebanyak dapat ulang kaji apa yang telah kita belajar dan dapat tambah apa-apa berkaitan dengan usul qiraat Hamzah. Okey, setakat itu dulu. Dan lepas ni ada pula senarai nama yang baru, insya-Allah dia boleh bagi tahulah kepada Kak Ros ataupun Kak Lina untuk persediaan untuk baca pada minggu hadapan. Okey, setakat itu dulu, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami apa yang kami lupa dari Al-Quran, ajarkan kami apa yang belum kami tahu daripada Quran. Berilah kami kekuatan dapat baca Quran, dapat belajar Quran, mengajar Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.